compiler akan panggil masa kamu nak end kamu punya program. Okay, sebelum kamu terminate kamu punya program ni, okay, compiler akan panggil di structure tu. Okay, so kalau kamu tengok objek ini adalah objek that belongs to the class, to the subclass. Jadi destructor mana yang akan dia panggil dahulu? Dia akan panggil subclass dahulu, kemudian barulah superclass. So dia akan panggil destructor yang ini dahulu. This is the derived class destructor followed by dia punya base class. Okay. So kalau kamu ada dua objek bagi apa? Dua objek bagi apa? Bagi subclass. Okay, so maksudnya dia akan destroy satu persatu. So for example, objek 1, objek 2. Kamu ada dua objek. So which one dia akan destroy dahulu? Objek 1 ke objek 2? Ingat lagi ke tak? Kalau kamu create objek, dua objek, derived class. Okay, objek 1 dengan objek 2, yang mana satu dia akan destroy dahulu? Objek 1 ke objek 2? Objek 2. Objek 2 okay. Dia the last yang kamu create, yang itu yang kamu akan destroy dahulu. Okay. Jadi okay, dekat objek 2 kamu akan buat dahulu derived class untuk objek 2 followed by superclass untuk objek 2. Then kemudian kamu akan buat pula destructor untuk objek 1, kemudian barulah destructor untuk superclass bagi objek 1. Okey, faham tak order dia? Ini saya tunjuk satu. Okey. Puan Iza explain satu je, saya keluar dua pula, keluar tiga pula, macam mana dia punya output. So kena ingat balik konsep, okey, yang ini konsep inheritance. You dah combine together dengan yang sebelum ni. Kalau yang sebelum ini, constructor dengan destructor, ingat destructor dia akan destroy the last object that you created will be destroyed first. Last in, first out. Okay. So bila kamu yang first nak out tu, kamu kena destroy completely. Okay, maksudnya start dengan dia punya destructor untuk subclass dahulu, followed by dia punya superclass. Then barulah pergi kepada next object yang kamu nak destroy. Okay. Yang itu boleh faham tak? Faham? Okay. Yang cara nak panggil ni nak pass value kepada kamu punya constructor superclass. Boleh faham tak? Faham. Tapi kan madam, contohlah kita pakai yang derived class tu kan. Kan ada constructor, dia ada default class. Tapi dalam base dia tak ada default constructor kan. Okay, tapi dalam dia akan jadi error. Dalam main? Dalam main, kalau saya tak ada nak pass value untuk default constructor untuk derived class tu. Okay. So macam saya tadi, saya terus derived class, saya dekat derived class ni, saya tak pass value kan. Tapi dekat sini saya terus pass. Maksudnya value dia sentiasa fix lah. Saya sentiasa hantar 80. Setiap kali saya create objek bagi derived class, dia sentiasa hantar dekat base class dia 80. Contoh lah. Ni contoh. Faham. Okay, kita pass the fixed value. Okay. The other way, kamu kena hantar value lah. Hantar value dekat sini maksudnya objek 5. Okay, so nanti dekat, so maksudnya dekat sini. Okay. Nak type lagi sekali. Okay. Okay, sorry. Nampak kan? Nampak. Okay, derived class. Okay. So ini, okay, katakanlah kamu punya, kalau yang macam ini tak jadi masalah lah. Okay. Ataupun memang kamu nak, okay, 2 arguments. Okay, sorry. Okay. Yang kedua tu, okay, nampak tak? Yes, base class. Okay, and tu adalah value untuk, untuk you punya constructor base class. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, M untuk value untuk data members derived class.
Yang N untuk value untuk data members bagi base class. Boleh, tak jadi masalah. Okay. Kalau tadi saya fixkan sebab saya tak ada terima apa-apa integer value. Dan yang ini, okay, based on value yang kita pass masa creating the object, so saya pass terus kepada saya punya base class. Boleh faham? Faham. Okay, this one is another way. Okay? It doesn't matter lah one argument ke, two argument ke, it doesn't matter. Okay? But then you must specify. Okay? Okay. So far ada nak tanya apa-apa yang ini? Yang ni yang dia kat sini pun dah ada ditunjukkan. Okay? Ini macam yang saya explain. Saya explain in advance. Okay? So saya assume kamu dah faham lah. Okay? So kalau contoh dalam yang ini square anti-length. Kat atas tu dia perlukan dua value, betul tak? Okay, you tengok line 11, kamu cuma provide two argument constructor. Let's say dalam line 19 ni tak ada colon ni. Kalau tak ada colon ni, by default every time kamu create object bagi square, dia akan panggil default constructor untuk you punya superclass. Padahal kamu tak provide. Okay, apa terjadi? Okay, nanti kamu akan dapat message error, compilation error. Ni masa compile dah nampak dah siap-siap kamu punya error. Okay, that one. Okay, so contoh lain, kalau tadi saya hantar dua, satu saya hantar kepada base class. Yang ini, okay, square terima satu value, badan dia hantar dua value kepada rectangle. Pun boleh, tak jadi masalah. Yang penting, okay, kalau you punya constructor perlu dua value, kamu kenalah hantar dua value. Otherwise, dia akan jadi error. Okay. Itu saja. Okay, any question about this one? Okay, itu the way untuk kita assign value ataupun untuk pass the argument kepada you punya base class constructor. Okay, kalau kamu punya base class constructor ada argument, you mesti kena pass dia. Okay, you kena nyatakan dia pada you punya, yang ni this one, what is it? Constructor. Okay, pada you punya constructor header. Okay, kena nyatakan. Otherwise, by default dia akan panggil default constructor of your base class. Okay. Okay, any question? Saya tak ada. Boleh faham? Faham. Okay. Ini dia tunjuk cara lah Okay, yang atas ni, okay, yang ini dia regular function. Okay, dia tak guna inline. Okay, masa dia declare dia punya what is it? Line 11, line 16, masa dia declare dia punya constructor dia. Okay, masing-masing punya constructor dia tak specify. You tengok line 16 tu dia tak specify pun. Okay, macam mana dia nak pass value kepada dia punya superclass constructor. Padahal masa dia define, barulah dia nyatakan. Line 27, masa dia nak pass, baru dia nyatakan. Okay, this one. Okay, pun boleh. Okay, any question so far? Any question? Boleh? Kalau boleh saya sambung. Boleh tak ni? The rest yang lain senyap ni boleh ke tak boleh? Okay. Okay, sambung je. Saya tahu Lee dah tak sabar nak tengok diri defining base class function ni. Okay. Okay, saya proceed kepada redefining base class function. Okay. So, what is the purpose of redefining base class function? Okay. Okay, so let's say okay.
Okay, so katakan dalam base class kamu, kamu ada satu function namanya print. Okay, print. Okay, dan dalam subclass kamu pun ada function print. Okay, tapi kamu nak print yang dalam subclass kamu tu tak sama seperti print yang dalam superclass ataupun dalam base class kamu. Okay, so ini adalah konsep redefine. Okay, so maksudnya you dibenarkan untuk redefine balik apa yang kamu, maksudnya sekarang ni kita ada print dalam kita punya what is it, base class, dan sekarang kamu nak redefine balik print, okay, print function tu dalam kita punya subclass. Okay, so macam mana kita nak redefine? Sebenarnya ini konsep override. Okay, bila kita nak override kita punya function yang ada dalam base class, kamu kena pastikan dia mestilah exactly same. Maksud exactly same ni, dia tak, override ni dia berbeza dengan overload. Okay, ingat lagi tak overloading function? Kalau overloading function, okay, katakan kamu ada function yang sama, print. Okay, function sama dah, print. Okay, tetapi dia punya parameter list mungkin berbeza. Satu tak ada, okay, satu dia tak ada parameter, satu lagi contoh print dia ada parameter. Yang itu kita namakan overload. Okay, nama function saja sama tapi parameter list dia berbeza ataupun mungkin return type dia berbeza. Itu overloading. Kalau kita katakan dia overriding pertama, okay, apa yang kita nak override tu mestilah exactly sama dengan kita punya superclass. Okay, bermaksud nama function kena sama, return type kena sama, parameter list kena sama. Otherwise dia tak boleh override. Okay, apa tadi? Sorry ada gangguan. Apa tadi saya cakap Apa tadi? Saya stop. Aduh. Override. Okay. So override dia mesti kena exactly same signature. Okay. Kena exactly same. Okay. Kalau satu je tak sama, return type tak sama, automatic dia dah tak jadi override. Dia terus jadi overloading. Okay. Override. Konsep override, satu, okay, function tu mesti ada dalam superclass dan satu lagi mesti berada dalam subclass. So yang dalam subclass tu kita kata dia override yang ada dalam superclass. Okay, kalau overloading dia boleh satu dalam superclass, satu dalam subclass dan dia mungkin juga boleh ada dalam dua-dua dalam subclass ataupun dua-dua dalam superclass. That one. Okay. Tu overloading. Okay. Pertama kena faham dulu. Okay. So bila kita kata redefine, okay, bermaksud, okay, statement yang dalam function tu dia boleh berbeza lah. You boleh you boleh display benda yang lain. Contoh print yang ke atas tadi, kamu nak print cout print. Maksudnya cout statement print. Okay. Yang dalam subclass kamu tak nak display perkataan print tu. Kamu nak display perkataan subclass. So kamu letaklah kat situ cout subclass. Bermaksud kita dah override. Okay. So maksudnya kamu tak nak yang ke atas tu, kamu tak nak statement sama macam superclass. Okay, dalam superclass print statement dia just print perkataan print. Print perkataan subclass. Pening lah. Mesti kamu pun pening apa yang saya cakap ni. Okay. Okay. So sekarang ni macam mana untuk kita panggil dia? Okay, kejap saya tinggalkan dulu yang di sini. Okay, yang di sini saya tinggalkan dahulu. Okay. Ni tadi yang saya explain. Dah habis ke? Dia tak bagi contoh lah pula. Okay. Saya explain saja sebab tak ada contoh. Okeylah. Macam mana ni saya nak beri contoh Sekejap.
Tadi kita ada apa contoh yang ini. Okey. Sekejap. Okey. So let's say, okey, saya buatlah dekat sini. Okey, void print. Okey. Nampak saya tulis? Nampak. Nampak tak? Okey. Void print. Okey. So yang ini barulah nampak kan. Yang tadi tu macam tak boleh nak bayangkan je kan. Okey, so dekat sini saya tulis print. Okey. Okey, so let's say kita ada satu function lah void print ni dalam kelas rectangle. Okey. Okey. Kalau saya buat lagi satu dekat sini void print lagi. Okey. So dekat sini int m contoh. Sekejap. Okay, sorry Okay. Sekejap Man. Okay. This one, out. Okay. M. Okay. And line. Okay, ni saya just nak tunjukkan kat kamu. Okay, supaya kamu faham. Okay, so, alamak. Okay, so sekarang ni ada dua. Okay, sorry lah bertindir Okay. Okay, kalau kamu tengok kita ada void print, integer man dan satu lagi void print. Okay, dua-dua dalam kelas rectangle. Yang ini kita namakan konsep overloading. Okay, kenapa overloading? Sebab ada perbezaan dekat situ. Okay, so sekarang mana square? Square. Okay, square. Let's say dekat sini ada kelas square. Okay. Okay. Void print. Okay. Katakan dekat sini V. Okay, yang ni pun saya buat satu lagi. Out. Okay. V and line. Okay. Okay. Tapi print yang ini ada dalam square. Okay. So yang ini kita namakan apa? Overloading ke overriding? Saya nak tanya dulu konsep dulu. Nampak tak? Yang ini overloading. Okay. Walaupun kamu letak dalam subclass, okay, nama sama, print, return type semua sama. Tetapi berbeza dia punya parameter dia. So yang ini tak boleh jadi overriding. So bila tak boleh jadi overriding, kamu tak boleh override lah. Okay. Okay. So sekarang yang kita nak override, kita boleh override dua. Okay, sama ada print intm tu atau print yang bawah tu lah, which one yang kamu nak override terpulang. Okay, so let's say yang dua yang bawah lah, patutnya saya pakai warna biru. Okay. Okay, sorry, nanti tak nampak kat bawah tu ada tulisan. Sorry lah berserabut sikit. Okay, print string V dengan void yang sedang saya type yang ini adalah dalam square. Okay, void print. Okay, yang ini. Okay. Out. Okay. YZ contoh subclass. Okay. Okay, kalau yang biru ni, sekarang yang biru ni dia override dah.
method yang void print yang pada yang warna merah ni, yang dalam kelas rectangle. Kenapa dia override? Sebab dia mempunyai same signature, exactly same signature. Return type sama, nama sama. This one yang kita kata redefine. Kamu tengok, kalau tadi dalam superclass kita just display print, dalam sini kita display subclass. So kita redefine. Dia buat aktiviti yang berbeza. Okay. So sekarang ni, okay. Assume kita ada main. Okay. Okay, warna black. Okay, sini. Okay, let's say ini adalah, nampak Okay, let's say ni kat main kamu. Okay, dekat main kamu, okay. Rectangle R. Okay, kalau saya panggil R.print. Okay, R.print lagi satu apa? Okay, saya kena declare satu lagi dekat sini. Okay, dia berterabur kat situ sebab saya dah terputus. Square S. Okay, then dekat sini S.print. Okay. Okay. So R.print ni dia akan panggil yang mana? Print yang di mana? R.print dia akan panggil print function dalam rectangle ataupun dalam square. R.print. Okay, so R.print because R adalah objek bagi kelas rectangle, so dia akan panggil print dalam kelas rectangle. So same goes to square. Okay, so dalam square print tu dia akan panggil print dalam method square. Okay, itu dia. Okay, so sekarang ni saya nak tanya kamu. Okay, macam mana kita nak panggil, okay, kadang-kadang, okay, yang generic statement kita letak dalam kita punya super class. Kamu ada kelas ke? You all ada kelas ke? Tak ada. Okay. Okay, tak apa. Tak, sebab saya tengok kawan-kawan kamu ada yang dah left tu kan. So saya takut kamu ada kelas. Okay. Okay. So untuk yang apa tadi? Okay. Okay, kadang-kadang, okay, apa tujuan sebenarnya kita nak buat overriding ni? Sebenarnya ada tujuan dia. Okay, biasanya kita tak akan override macam ini. Okay. Okay, biasanya, okay, kalau student, okay, okay, kalau dalam kelas student tu, you punya super class, okay, secara umum kamu akan display apa? Okay, setiap student kamu akan display, let's say, kamu akan display dia punya nama, dia punya matrix number. Okay, iaitu kamu letakkan dia dalam kamu punya super class. So maksudnya print dalam super class kamu just display name dengan kamu punya apa satu lagi tadi matrix number. Okay, so print dalam kamu punya undergraduate, kamu cuma print dia you punya katakan academic advisor. Okay, but then maksudnya kamu perlu panggil print dalam super class kan? Okay, so macam mana untuk kamu panggil print dalam super class kamu? That anyway for S to call print in rectangle. Ni baru nak explain. Okay, ni saya baru nak explain. Okay, so macam mana kamu nak panggil dalam super class kamu? Okay, tengok sekejap saya tunjukkan. Okay, ni saya baiki sebab saya tak boleh sambung dah. Okay, ataupun okay, saya tak boleh sambung yang warna biru ni. Okay, void print. Okay, sekiranya kamu nak panggil, okay, print dalam super class kamu, kamu tak boleh panggil print begini. Okay, kalau kamu panggil print begini, yang ini dia akan panggil print, dia akan panggil diri kamu sendiri. Okay, dia akan recursively panggil diri kamu sendiri. Sebab compiler masa dia compile, dia akan kenal print ini adalah print that belongs to pada kelas ini, iaitu diri dia sendirilah. So nanti sampai kesudahnya tak keluar-keluar daripada sini.
Jadi kalau kamu nak panggil print yang ada dalam super kelas kamu, okay, cara dia panggil nama super kelas kamu iaitu rectangle, okay, then panggil function tersebut. Okay, so rectangle print. So print dekat sini adalah belongs kepada print yang ada dalam kelas rectangle. So yang ini kamu kena letakkan scope resolution operator. In terms of the order, tak kisah. Kamu nak letak apa-apa statement dulu followed by yang ini ataupun ikutlah. Okay, dia dah berterabur. Okay, sebab saya dah stop tadi, dia dah lari. Okay, so rectangle print then followed by cout subclass. So nanti dia akan keluar dahulu perkataan print then perkataan subclass. Okay, ikutlah order yang kamu letak. So the way nak panggil print dalam super class kamu adalah dengan spesifikkan kamu punya super class name followed by print function yang kamu redefine ataupun yang kamu override tadi. Okay, boleh Li? Dah dapat? Dapat tak Li? Yang lain boleh juga tak? Okay. So itu tujuan overriding. Okay, very good. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak untuk inheritance? Okay, saya kira habis dah untuk saya. Okay, konsep overriding ni kamu kena faham sebab kamu juga akan gunakan dalam polymorphism nanti. Okay? Okay, any question so far? Habis dah? Madam, saya ada soalan. Satu lagi. Okay, apa soalannya? Okay. Soalan tadi kan yang madam buat constructor tu kan? Constructor, okay, back. Okay, Default constructor. okay. Okay. Dalam yang kelas anak dia tu, kenapa kena hantar ke mak dia punya kelas madam? Macam, bukan ke konsep inheritance ni? Yang tu. Kenapa anak? Dia anak kena hantar ke mak. Dia memang macam itu. Bukan dia konsep dia anak dapat dari mak ke? Macam anak memang anak dapat daripada mak. In terms of constructor, okay, in terms of constructor, bila kamu nak create objek bagi anak dia tu, okay, kamu kena pastikan mak dia tu jalan dulu. Mak dia wujud dulu. So kalau mak dia perlukan data, you kena bagi mak dia data. Yang nak hidupnya kamu kan. Okay, so maksudnya sebelum kamu boleh hidup, kamu bekalkan dulu bahan untuk mak kamu dulu. Okay, kalau tak dia akan panggil yang default base class constructor. Okay, tapi isu dia kalau kamu tak provide default base class constructor, itu yang jadi error. Contoh macam ni kan rectangle. Okay, kalau dekat kelas macam ni, dekat line 27 ni, kamu tak letak yang ini, tak ada rectangle length ni. Okay, compiler automatic dia akan cari default constructor untuk rectangle. Padahal kamu tak provide. So dia akan jadi error. Itu masalah dia. Okay, untuk constructor kamu memang kena provide dia punya value dia. Okay, arguments tu kamu kena provide sebab kamu yang memanggil dia. Sebab disebabkan kamu nak create objek untuk kelas kamu, sebab tu kamu terpaksa panggil constructor untuk parents kamu. Dia tak nak, tapi kamu yang nak buat kan. So kamu kena bekalkan. Okay. Tapi kalau daripada min nak kena hantar jugalah. Main tak lah. Main kamu just tengok kalau kamu create objek square perlukan berapa value? Satu je kan? Satu je lah. So hantar satu je. Okay. Tapi masa dia pergi kepada constructor, okay, masa kamu create objek untuk square ni, okay, maksudnya contoh kat sini tak ada. Okay, ni dalam main lah kan. Okay, ni assume dalam main S. Okay, sebab dia nak int kat sini, saya hantarlah 10 macam ni. Okay, contoh. Okay. Jadi apa terjadi bila kamu create objek yang ini, dia akan pergi line 27. Okay, line 27. Sebelum dia buat body dekat line 28 tu, okay, dekat sini, dekat header ni,
Okay, dia mesti akan panggil, kalau tak ada rectangle length ni, dia akan terus panggil, compiler akan terus cari default constructor untuk rectangle. Tapi bila kamu letak rectangle length ni, so bermaksud length ni dia akan terima value 10, betul tak? Okay, so bermaksud rectangle ni dia akan hantar 10, 10. So dia hantar 10, 10 ni, then dia akan hantar lah. Okay. Okay, so dia akan hantar kepada, so dekat sini nanti value ni dia akan hantar dekat sini. Okay. Length berapa? 10. So 10. So yang pertama ni akan dapat 10. Saya terlebih tarik. Patutnya saya pergi dekat width je. Kat sini je. Ni. Okay. Okay. So dia dapat 10, 10. Kamu tak payah beritahu masa kamu create objek tu. Okay. Constructor ni. Okay. Create objek kamu just ikut saja. Dia perlu satu value, hantar satu value dekat situ. Okay, so 10 ni kamu akan store dekat length, yang itu dia akan hantar. Okay, boleh? Maksudnya medium kena argument yang sama lah, hantar ke rectangle tu macam length ni. Tak boleh hantar benda lain lah. Ini ikut. Ikut. Boleh. Ikut kamu lah. Macam tadi saya kan letak masa yang default constructor tadi, tak ada value. Jadi tapi saya hantar apa tadi? Base class saya hantar 8 ke 10 tadi. Saya dah fix kan. Atau pula lah kamu nak hantar apa. Contoh dekat sini yang pertama katakan kamu hantar length. Yang kedua kamu hantar length darab 2. Boleh juga. Tadi ini masalah lah. Okay. So maksudnya kalau kamu hantar length darab 2, maksudnya height kamu nanti dapat 20 lah value dia. Boleh faham? Boleh. Boleh ke? Macam blur-blur je. Okay, kalau contoh lah macam square integer length kan. Lepas tu rectangle ni saya hantar XW. Yang Tak boleh. Tak boleh lah. Daripada mana? Kalau kamu cakap XW, tak boleh lah. Ini XW ni nak datang daripada mana? Dia tak kenal. Yang ini memanglah salah. Kalau saya tulis kat sini 10, 20, okey. Maksudnya every time kamu create, tak kisahlah kamu hantar, kamu create kamu punya objek S kamu tu, kamu hantar 10, kamu hantar 20, kamu hantar 30. Tapi setiap kali sampai kat rectangle, width kamu biasa 10 dengan 20. Itu maksud dia. Sebab saya fikir, okey. Contoh yang lain, contoh saya buat length tambah 5. Boleh. Maksudnya yang pertama width kamu tu size 10. Okey, untuk height ni, okey, height dia length tambah 5. Length kamu tadi 10 kan masa kamu create objek S ni. 10 tambah 5, 15. So height kamu kat sini dia akan jadi 15. Boleh faham? Okey. Tu maksud saya. Tak bolehlah kamu letak W dengan apa tadi? W dengan H. Sebab W tu datang daripada mana? Tak ada. Okey? Dia mesti sama ada value yang kamu nak hantar ni merujuk kepada nama parameter kamu bagi square ni. Okey? Ataupun you pass fixed value. Itu boleh. Ataupun any expression, arithmetic expression. Okey? Macam inilah. Okey, boleh? Okey. Okey. Soalan lain? Ada apa-apa soalan? Okey, polymorphism ni nanti ada konsep dynamic binding. Okey, itu panjang lagi cerita. Okey. Itu panjang lagi cerita, Lee. Saya nak jawab terus tu nanti panjang lagi. Nanti saya takut you all pun blur je nanti. Apa benda lah polysum baby seorang-seorang ni. Okey. Saya belum nak kena minta izin nak stop sebab saya 3:30 ada kelas. Okey. Saya belum solat. Okey. Okey. Ada apa-apa tak? Ada apa-apa pertanyaan tak? So far untuk inheritance dulu. Kalau nak polymorphism next time. Okey. Sebab yang ni pun 1 jam juga ke? Saya rasa lama juga 1 jam juga kita. Okey. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Saya harap kalau tak banyak pun sikit kamu fahamlah konsep inheritance tu. Okey.
Okay, so kalau tak ada apa-apa kita stop dulu.